penggunaan internet merupakan alternatif baru dalam urusan perniagaan iaitu e-dagang pada hari ini dan penggunaannya sangat efisien kerana penjual tidak memerlukan ruang yang tertentu serta tidak terikat dengan masa. Pembeli juga dapat menjimatkan masa, malah boleh membuat pembelian tanpa mengira masa dan tempat. Sini kami akan membincangkan kajian terdahulu mengenai isu-isu yang berkaitan dengan e-dagang dan transaksi atas talian bagi memastikan ia bertepatan dengan kehendak syarak. Konsep perniagaan atas talian ialah perniagaan dalam talian atau lebih dikenali sebagai atas talian merupakan salah satu medium perniagaan terkini yang banyak diaplikasikan oleh para peniaga pada hari ini. Jual beli atas talian juga merupakan sistem perniagaan yang menggunakan kemudahan teknologi maklumat, terutamanya telekomunikasi yang canggih dan talian internet untuk berurusan dengan para pelanggan. Islam telah mengharuskan jual beli selagi ia tidak bercampur atau tidak mempunyai unsur-unsur penipuan atau lain-lain perkara negatif yang ditegah oleh agama Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'u wa harrama ar-riba. Maksudnya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan jual beli iaitu berniaga dan mengharamkan riba. Hukum asal jual beli ialah harus, namun hukum jual beli yang harus ini boleh jadi berubah mengikut keadaan-keadaan yang tertentu. Yang pertama iaitu wajib. Yang kedua sunat. Hukum yang ketiga makruh. Dan hukum yang keempat haram. Rukun jual beli. Terdapat 4 rukun jual beli. Yang pertama penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga barang dan yang keempat sirah iaitu ijab dan qabul. Dan bagi setiap rukun tersebut terdapat syarat-syaratnya, iaitu syarat bagi penjual dan pembeli mestilah berakal dan baligh. Selain itu, hendaklah dalam keadaan tidak dipaksa atau dimanipulasi. Seterusnya, syarat pada barang pula, ia mestilah sesuatu yang wujud ketika akad jual beli berlaku. Barang yang tidak ada semasa akad jual beli adalah tidak sah jual belinya, melainkan dalam akad jual beli salam. Syarat yang seterusnya ialah sirah, ijab dan qabul. Sirah atau ijab dan qabul bagi jual beli online sebenarnya berlaku secara nyata, iaitu dalam bentuk tulisan digital. Hukumnya adalah sah, iaitu sama dengan jual beli yang dilaksanakan melalui tulisan, melalui penggunaan komputer dan juga internet. Akad dikira sempurna dan sah apabila terdapat tawaran dan penerimaan yang jelas walaupun tidak berjumpa secara fizikal. Walaupun jual beli ini tidak dilaksanakan secara berhadapan antara kedua-dua belah pihak, komunikasi ijab dan qabul ini masih lagi sah. Ini kerana ia adalah sejenis akad yang dijalankan secara berjauhan, iaitu al-ghaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hasha binti Hayat Ilyas Ismail 068823. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi tentang jenis-jenis jual beli yang terdapat di atas talian menurut Islam. Okey, yang pertama adalah jual saraf, yang kedua adalah jual faedah, yang ketiga adalah jual jizaf, yang keempat adalah jual fuduli. Okey, jual fuduli ni adalah merupakan bukan hak miliknya, sebagai contoh menjual barangan milik orang lain tanpa diwakilkan ataupun tanpa izinnya. Sebagai contoh, seorang suami menjual harta isterinya tanpa persetujuan isterinya, tanpa izin isterinya. Okey. Yang kelima adalah jual mu'atah. Mu'atah ni merupakan jual beli. Sebagai contoh, pembeli dan penjual bersetuju atas penempatan harga tanpa lafaz ijab dan kabul. Sebagai contoh, seseorang mengambil barang dan bayar tanpa ada sirah ijab dan kabul. Yang keenam adalah jual beli urban. Jual beli urban ini merupakan menjual sesuatu barang dengan syarat membayar sebahagian sahaja daripada harga yang sebenar dan sebahagian lagi dibayar hari kemudian. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bagi kaedah pembentukan akad jual beli dalam talian adalah sirah ijab dalam jual beli dalam talian dianggap membentuk akad yang lengkap apabila penerima tawaran menyatakan kerelaan atau penerimaan untuk melaksanakan akad dengan tindakan mengisi butiran yang diperlukan oleh pemberi ijab dan memenuhi segala syarat-syarat yang dikehendaki. Akad boleh dilakukan dengan 3 cara, iaitu melalui kiriman email, melalui pasarmaya dan melalui media sosial. Jadi yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Syarat melarang seseorang peniaga berniaga secara tidak adil supaya tidak berlaku persefahaman
antara penjual dan pembeli dalam perniagaan. Yang kedua adalah kontrak dalam Islam mempunyai rukun syarak yang perlu dipatuhi supaya lengkap akad jual beli tersebut. Yang ketiga adalah jual beli amat dituntut dalam Islam adalah kerana perkara tersebut perkara yang sunnah yang disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja, wallahu alam.